Okay guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Nina nak tanya korang boleh bayangkan tak budak darjah 5 baru berusia 11 tahun tapi dah disabitkan dengan kesalahan bunuh orang dan dia ni adalah seorang pembunuh besar. Nina ada anak saudara sebesar ni tapi dia cuma nak pergi sekolah, nak main, nak join camping sekolah apa semua. So benda tu normal lah kan. Tapi lain pula terjadi kepada seorang budak perempuan yang bunuh orang pada usia yang sangat muda. Benda ni terjadi pun disebabkan background kehidupan dia yang sangat teruk dan dia ni memang tak cukup kasih sayang dan perhatian daripada keluarga dia. Jadi disebabkan benda-benda macam ni hingga membuatkan budak tadi tu telah bertukar menjadi little monster. Jadi sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang subscribe di bawah kalau korang ni sehaluan dengan Nina, peminat-peminat kisah seram, cerita jenayah, misteri dan banyak lagi. Korang dermalah subscribe korang di bawah sebab Nina ada banyak lagi cerita-cerita menarik yang Nina akan kongsikan dengan korang. Jadi Nina pun tak nak panjang-panjang lagi intro ni, so without wasting any time, let's get started. Maribel dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan telah membunuh 2 orang budak kecil. Pada tahun 1968 dulu, semasa dia berusia 11 tahun, dia telah cekik mangsa pertama dia yang berusia 4 tahun. Lepas tu dia telah tinggal nota pengakuan yang dia buat semua ni hingga membuatkan keluarga mangsa ni tertanya-tanya siapa yang buat dekat anak diorang macam tu. 2 bulan kemudian dia bunuh dan cacatkan pula seorang budak lelaki yang berusia 3 tahun. Dia memang target budak-budak kecil sebab yelah budak-budak kecil ni kudrat dia besar mana je kan nak dibandingkan dengan Mary. Sebelum kita masuk kepada plot cerita, Nina akan kenalkan dekat korang dulu siapa Maribel ni. Maribel dilahirkan pada 26 Mei 1957 di England. Mak dia bernama Betty McCricket dan merupakan seorang pelacur. So masa Betty lahirkan Mary, si Betty ni baru berusia 16 tahun. Tapi kan lepas dia lahirkan Mary ni, dia memang benci gila dengan Mary. Dia siap minta anak dia tu dijauhkan daripada dia sebab dia tak nak tengok. Bila dah bekerja sebagai seorang pelacur ni kan, jadi Betty ni memang sangat jarang ada dekat rumah sebabnya dia busy bekerja. Tapi kalau dia balik dekat rumah, dia ada dekat rumah, Mary memang akan selalu jadi mangsa pukul dia. Jadi dia memang selalu kena dera lah dengan mak dia. Kat sini kita dah boleh nampak yang Betty ni memang tak pernah suka dengan Mary. Betty juga pernah nak serahkan Mary ni kepada keluarga angkat tapi sempat dihalang oleh kakak Betty. Selain tu Mary ni juga selalu terlibat dengan kemalangan yang pelik. Contohnya macam tiba-tiba terjatuh daripada tingkap, lepas tu termakan ubat yang orang kata ubat tidur secara overdose. Jadi disebabkan kemalangan-kemalangan tadi ni membuatkan orang terfikir maybe Betty memang nak bunuh Mary. Kalau Mary tak ada, jadi bebanan hidup Betty ni akan berkurangan. Tapi ada juga yang cakap Betty sebenarnya nakkan perhatian dan simpati akibat kemalangan yang terjadi dekat anak dia. Bila sebut pasal mak nakkan perhatian disebabkan kemalangan yang terjadi dekat anak dia tu, Nina teringat tentang kisah Gypsy Rose. Mak dia sanggup buat apa saja supaya anak dia sakit, lepas tu dia dapat duit bantuan. Padahal anak dia tu sihat je. Jadi untuk cerita ni Nina dah pernah cerita dekat channel Nina, mungkin dalam setahun ataupun 2 tahun yang lepas. So korang just scroll je, okay? Kalau korang nak tahu, Mary ni sebenarnya pernah dilacurkan oleh mak dia sendiri semasa dia berusia 4 tahun guys. Mak apalah macam ni kan, jijik perangai. Budak 4 tahun, kau dah buat macam tu dekat anak kau. Mary juga pernah confess yang dia pernah nampak kawan dia yang berusia 5 tahun kena langgar dengan bas depan mata kepala dia sendiri. So disebabkan trauma-trauma yang terjadi dalam hidup dia menyebabkan Mary ni menjadi seorang kanak-kanak yang berperangai pelik, agresif dan ada sifat-sifat yang kejam. Kalau nak cakap Mary ni ada perangai innocent kanak-kanak, tak ada guys, memang tak ada. Perangai dia macam orang dewasa tapi versi kanak-kanak. Beberapa minggu sebelum dia bunuh mangsa dia yang pertama, dikatakan Mary ni perangai macam pelik sikit. Pada 11 Mei 1968, Mary ni tengah bermain dengan seorang budak lelaki berusia 3 tahun. Masa dia tengah main dengan budak tu, tiba-tiba budak tu terjatuh daripada bumbung dan cedera dia macam agak teruk juga. So mak ayah budak tadi tu fikir kejadian yang terjadi ni adalah disebabkan kemalangan, bukan salah Mary. Tapi kan beberapa hari lepas tu ada 3 orang ibu ni yang telah berjumpa dengan polis dan beritahu yang anak perempuan diorang ni kena cekik dengan Mary. Polis pun cepat-cepatlah siasat Mary pasal kejadian ni, tapi lepas tu polis tak ambil apa-apa tindakan yang seterusnya terhadap Mary. Kemudian pada 25 hari bulan pula, Mary ni telah cekik seorang budak berusia 4 tahun bernama Martin Brown di sebuah rumah kosong. Dekat rumah kosong ni dia telah cekik Martin tadi sampai mati dan ni adalah kes pertama dia bunuh orang. Lepas tu dia keluar dari rumah tu dan dia bawa balik pula seorang kawan dia yang bernama Norma Bell. Tapi Norma Bell memang tak terlibatlah dengan kes yang pertama ni. Bila diorang berdua sampai dekat sana, ada 2 orang budak lelaki yang tengah bermain dekat rumah tu juga. So 2 orang budak lelaki ni lah yang telah terjumpa jasad Martin yang dah tak bernyawa. Bila polis sampai dekat rumah kosong tadi tu kan, jadi polis pun mulakan siasatan untuk mencari punca dan bukti kejadian. Tapi diorang pelik sebab dekat muka Martin ni cuma ada air liur dan darah sikit je. Dekat bahagian badan dia yang lain tak ada tanda-tanda keganasan atau
macam lebam ke apa, tak ada. Tapi polis ada terjumpa sebotol ubat tahan sakit yang kosong berhampiran dengan jasad Martin. So polis ni clueless tau, dia tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bukti yang ada pun macam tak berapa cukup. Jadi polis pun buatlah kesimpulan, jadi Martin ni meninggal disebabkan tertelan ubat sakit tadi. So kejadian ni adalah disebabkan kemalangan, bukan sebab kena bunuh. Selepas beberapa hari Martin ni meninggal, Mary ni pun ke rumah keluarga Martin dan cakap nak jumpa dengan Martin. Jadi Mak Martin ni pun cakap baik-baik dengan Mary dengan mengatakan yang anak dia dah pun tak ada. Lepas tu Mary kata dia tahu, tapi dia datang situ sebabnya dia nak tengok Martin yang ada dalam keranda. Jadi Mak Martin ni memang terkejut lah dan dia rasa Mary ni macam biadab sangat. Mak dia pun terus hampas pintu rumah dan tak bagi Mary masuk. Tak lama lepas tu kan, Mary dengan Belle telah pecah masuk sebuah taska dan telah merosakkan barang-barang. Lepas tu diorang telah meninggalkan nota mengatakan yang diorang ni bertanggungjawab atas kematian Martin dan diorang ni akan membunuh lagi. Tapi polis anggap nota ni cuma gurauan je. Yelah, budak-budak kan tak pandai nak gurau, gurauan pula kasar. So diorang pun macam taklah take serius sangat benda ni. Polis memang tak terfikir langsung yang budak besar tu umur 11 tahun dah bunuh orang. Beberapa malam lepas tu, Mary dengan Belle ni kena tangkap dekat sekolah. Tapi diorang telah dilepaskan oleh polis sebabnya diorang cuma merayau je pada malam tu. Mary ni juga pernah beritahu dekat kawan sekelas dia, dialah yang membunuh Martin. Tapi kawan-kawan dia memang tak ambil puak langsung sebab diorang tahu yang Mary ni memang sejenis yang toksik. Dia memang suka cakap bohong. Lepas tu kadang-kadang dia suka menunjuk-nunjuk. Sebab itulah kawan dia tak kisah tahu apa yang dia cakap. Sebab diorang fikir dia mungkin tipu je. Selepas 2 bulan daripada kejadian pertama ni, pada 31 Julai ada seorang budak lelaki yang mati pula. Kali ni Mary dengan Norma telah bunuh seorang budak berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe dengan cara cekik juga. Bangsa dia yang kedua ni, Mary sengaja cacatkan budak tu dengan menggunakan gunting. Korang tahu apa yang dia buat dengan budak tu? Dia guna gunting tadi tu, lepas tu dia hiris-hiris dekat peha dia dan dia kerat kemaluan si Brian. Jadi bila Brian ni hilang, kakak Brian ni pun mula cari dia. Masa ni lah Mary dengan Norma tiba-tiba nak join kakak dia. Diorang ni berpura-pura macam tak bersalah dan nak tolong kakak Brian pula. Sumpah, si Mary ni memang psycho gila. Jadi diorang pun sama-sama mencari Brian ni dekat kawasan kejiranan diorang. Tiba-tiba Mary ni tunjuk dekat satu blok yang mana tempat dia sembunyikan si Brian tau. Tapi Norma ni dia cepat-cepat cakap tak mungkinlah Brian ada dekat situ. So diorang pun cari dekat tempat lain. Tak lama kemudian jasad Brian ni pun telah dijumpai dan membuatkan penduduk dekat sana dah mula rasa takut dan panik. 2 bulan yang lepas, ada seorang budak dah mati kena bunuh. Ini tiba-tiba hari ni ada pula lagi seorang. Jadi polis ni pun cepat-cepatlah buat siasatan dan diorang telah interview beberapa budak dekat sana. Kok lah budak-budak ni nampak ada sesuatu yang pelik. Jadi selepas laporan bersiasat keluar, sebenarnya ada satu tanda M dekat dada Brian. Tanda M tadi tu telah dibuat dengan menggunakan pisau cukur. Pada masa yang sama, polis dah mula dapat clue yang baru sebab diorang rasa si pelaku yang buat ni adalah seorang kanak-kanak. Sebabnya cara ataupun tekanan dicekik leher Brian tu tak kuat pun. Kalau orang dewasa yang buat macam tu dekat Brian, maybe leher Brian ni dah patah ataupun akan ada kesan lebam dekat leher dia. So, semasa Mary dengan Norma ni kena soal siasat, diorang ni nampak macam agak mencurigakan. Kalau si Norma tadi, dia nampak sangat excited tau. Tapi Mary pula, dia cuba mengelak daripada menjawab soalan polis. Nak pula bila polis cakap yang ada saksi nampak Mary dengan si Brian pada hari kejadian. Lagilah si Mary ni mengelak dari jawab apa-apa. Pada hari pengebumian si Brian, Mary ni sempatlah mengintai dari luar rumah dia. Lepas tu orang ternampak dia ni macam ketawa and then dia gosok-gosok tangan dia selepas dia ternampak keranda si Brian. Disebabkan Mary ni nampak terlalu mencurigakan, so dia pun dipanggil sekali lagi oleh polis untuk siasat. Jadi Mary pun reka lah cerita. Dia kata pada hari kejadian tu dia ternampak ada seorang budak lelaki berusia 8 tahun telah pukul Brian. Lepas tu budak lelaki tadi ni ada bawa gunting yang dah patah. Sebenarnya ni adalah kesalahan Mary yang terbesar. Dia cerita pasal gunting. Details pasal gunting ni hanya polis dengan pembunuh yang tahu. Lagipun polis tak dedahkan kes gunting ni dekat media ataupun orang awam. Polis simpan sebagai rahsia ataupun mungkin sebagai taktik diorang jugalah untuk mengesan si pembunuh. Jadi bila Mary sebut pasal gunting, jadi macam mana dia boleh tahu kalau bukan dia yang membunuh, betul tak? Jadi bila dah terkantoi, Mary dengan si Norma ni pun kena tangkap. Norma mula bagi kerjasama dengan polis dan cerita apa perbuatan si Mary ni. Tapi Mary ni tetap suka twist cerita dia. Dia cakap dia memang ada dekat tempat kejadian tapi bukan dia yang bunuh, Norma yang buat. Selepas polis dah dapat pengakuan daripada Norma dengan Mary ni, jadi diorang pun telah ditahan dan akan dibicarakan dekat mahkamah. Kemudian hakim pun telah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Mary. Tapi dia telah disabitkan dengan kesalahan membunuh tanpa niat sebab pakar sakit jiwa telah mengesahkan yang Mary ni sebenarnya ada penyakit psikopat. Jadi dia tak boleh bertanggungjawab 100% lah ke atas kesalahan dia sebab dia memang tak waras sepenuhnya. Norma tadi tu pula dianggap sebagai rakan bersubahat dan dia terlibat dengan kes ni pun sebab terpengaruh dengan perangai buruk Mary, so dia pun dibebaskan. Manakala Mary pula telah dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun sebabnya dia dianggap berbahaya kepada kanak-kanak yang lain. Selepas 12 tahun kemudian, semasa dia berusia 23 tahun, Mary pun telah dibebaskan.
dibebaskan. Tapi dia tak dibebaskan sepenuhnya sebabnya dia masih lagi dikawal ketat oleh pihak berkuasa. Dia juga telah diberikan identiti yang baru supaya dia boleh menjalani kehidupan yang baru dalam masyarakat. Tapi kan dia terpaksa pindah berkali-kali sebabnya dia kena kejar dengan wartawan dan juga orang awam. Tambah-tambah wartawan, diorang ni cari 1001 cara untuk jejak di mana Mary ni sembunyi tau. Keadaan jadi bertambah buruk bila Mary ni ada anak perempuan pada tahun 1984. Sebelum ni, anak perempuan dia memang tak tahu sejarah hitam pasal mak dia. Sampailah masa di umur 14 tahun barulah dia tahu sejarah mak dia melalui surat khabar. Lepas tu wartawan ni macam lalat urun najis tahu tak. Diorang terus berkampung dekat depan rumah Mary ni. Jadi untuk mengelak daripada wartawan ni, Mary dengan anak dia terpaksa berlari keluar dari rumah sambil tutup kepala diorang dengan cadar. So keadaan diorang memang sangat teruk dan diburu oleh pihak wartawan dan juga orang awam tahu tak. Tapi sekarang ni Mary Bell telah berada dalam sebuah kawasan yang telah dilindungi oleh pihak berkuasa. Jadi identiti diorang sekarang ni kekal rahsia dan diorang tak dikenali oleh orang awam. So guys, jadi apa pendapat korang tentang kisah Mary Bell ni? Adakah korang rasa ni memang salah dia 100% ataupun korang rasa ni adalah salah mak dia sebab didik anak dia jadi macam ni disebabkan background kehidupan dia yang sangat teruk hingga membuatkan Mary ni terpaksa jadi seorang yang sangat jahat. Tapi itulah kesian juga dekat dia sebab dia pun tak diminta lahir macam tu sehingga membuatkan dia menjadi seorang psikopat. Jadi apa-apa pun Nina nak tahu pendapat korang macam mana, korang boleh komen dekat bawah, okay? And yeah, that's it for today Nina rasa. So kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.